Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Anissa Ida binti Alias akan membentangkan mengenai salah satu jenis minuman syurga, iaitu ar-rahiq campuran tasnif dari syurga. Ar-rahiq ada disebut dalam surah Al-Mutaffifin ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusqawna min rahiqin maktum. Yang bermaksud mereka diberi minum daripada minuman terpilih yang bekasnya termeterai. Jadi di sini mesti kita tertanya-tanya apakah itu ar-rahiq. Ar-rahiq berdasarkan dalam surah Al-Mutaffifin yang saya bacakan sebentar tadi, ia bermaksud minuman yang terpilih. Dan menurut dalam tafsir Tabari, minuman yang terpilih ini dikenali sebagai khamar suci yang mempunyai warna putih, jernih dan bersih daripada kekotoran. Namun ada beberapa pendapat mengatakan bahawa ar-rahiq ini merupakan salah satu nama khamar suci yang ada di syurga. Baiklah, sekarang ni kita akan membincangkan tentang ciri-ciri yang ada pada ar-rahiq pula. Ciri-ciri yang ada pada ar-rahiq ini juga ada disebut dalam ayat yang sama seperti sebelum ini, iaitu dalam surah Al-Mutaffifin ayat 25. Daripada perkataan maktum surah tadi, menurut Ibn Zaid, ia bermaksud idlaq, yakni ditutup. Apa yang kita boleh fahami daripada tafsiran Ibn Zaid ini, bahawa khamar suci ini ia dilak ataupun ditutup supaya ianya terpelihara daripada sesiapa pun yang menyentuhnya. Sehinggalah pandangan lain juga mengatakan bahawa al-maktum ini juga adalah sejenis campuran ataupun mungkin sesuatu yang dicampur dengan khamar suci ini. Jadi apapun tafsirannya, sama ada ianya ditutup ataupun dicampur, ia adalah minuman yang istimewa yang akan dihidangkan kepada insan-insan yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala di syurga kelak. Asal usul materai ar-rahiq ini ada disebut dalam surah Al-Mutaffifin ayat 26. Khitamuhu misk, yang bermaksud materainya itu daripada kasturi. Menurut tafsir Ibn Mas'ud, ia ditafsirkan bahawa ia merupakan campuran kasturi. Memandangkan ia dicampur dengan minyak kasturi, maka secara tidak langsung khamar suci itu mengeluarkan bau haruman kasturi. Dan juga ia diumpamakan bagi sesiapa yang memasukkan tangannya ke dalam minuman tersebut, kemudian mengeluarkan kembali daripadanya, bau kasturi itu masih dapat dihidu oleh para penghuni syurga yang lainnya. Manakala menurut Ibnu Abbas juga, dia mengatakan bahawa minuman ini merupakan minuman yang terbaik yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada penghuni syurga, dan juga merupakan sesuatu yang dihidang yang paling akhir, dan juga ia ditutup oleh minyak kasturi. Juga sebagai maklumat tambahan, kasturi di dunia ini sangat sukar didapati dan hanya yang asli dapat daripada kandungan bintis kicang jantan. Dan jika ia akan dijual dengan harga yang tinggi. Jika di dunia pun ia mempunyai nilai yang tinggi, apatah lagi di syurga, ia juga jauh berganda lebih baik daripada di dunia. Jadi, apakah keistimewaan ar-rahiq ini? Ar-rahiq ini mempunyai campuran tasnim juga di dalamnya, iaitu dapat dibuktikan dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa mizajuhu min tasnim, yang bermaksud campurannya itu daripada tasnim. Jadi menurut tafsir Qurtubi, ia juga dikatakan berasal daripada irtifaq. Irtifaq itu daripada tempat yang tinggi. Atau makna kata lain, dikatakan bahawa tasnim ini merupakan mata air yang sumbernya daripada kawasan yang tinggi ke kawasan yang rendah. Namun ada juga pandangan yang mengatakan tasnim ini ia merupakan aliran di udara dengan kekuasaan Allah yang mengalir dari atas dan mengisi gelas-gelas kosong penghuni syurga sehingga ia penuh.
dan ia tidak akan mengisi sehingga melimpah ke tanah. Ia akan berhenti dengan sendirinya. Jadi dengan keistimewaan yang ada pada ar-Rahim ini dengan campuran tasnim, ia menjadikan bahawa ar-Rahim mempunyai hidangan yang paling baik di syurga. Bandingan ar-Rahim ini iaitu khamar suci dengan khamar-khamar yang lain di syurga, iaitu ar-Rahim ini disegel oleh kasturi ataupun ditutup olehnya. Jadi keistimewaan yang ada pada ar-Rahim ini menyebabkan ia lebih mulia dan berbeza daripada khamar yang di syurga yang lain seperti khamar yang ada di sungai. Selain itu, menurut tafsir Qurtubi juga menyatakan bahawa berbezanya ar-Rahim ini daripada khamar yang lain, ia dilak daripada air anyak yang sumbernya bukan dari aliran sungai. Setakat kajian dari tafsir-tafsir yang dikaji menunjukkan bahawa ar-Rahim ini bukanlah datang daripada khamar yang daripada aliran sungai. Seterusnya, kita akan membincangkan mengenai cara mendapatkan ar-Rahim di syurga. Untuk mendapatkan ar-Rahim campuran tasnim ini, seseorang itu hendaklah menjadi golongan al-muqarrabun, iaitu golongan yang didekatkan kepada Allah. Selain itu menjadi golongan ashabul yamin, iaitu golongan yang menerima catatan daripada tangan kanan. Perkara ini ada disebut dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-28 yang bermaksud iaitu daripada mata air yang diminum daripadanya oleh orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Menurut tafsir Ibn Katsir juga ada menyatakan bahawa golongan al-muqarrabun dan juga golongan ashabul yamin adalah orang-orang yang dapat meminum ar-Rahim campuran tasnim ini. Untuk menjadi golongan-golongan tersebut, dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-26, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, yang bermaksud, dan untuk demikian itu hendaklah orang berlumba-lumba bagi merebut kelebihan dan kesenangan itu. Daripada ayat tersebut jelaslah menyatakan bahawa Allah menggalakkan dan memotivasikan kepada hamba-hambanya untuk melakukan amal kebaikan agar mereka meraih kedudukan yang tinggi di akhirat kelak, di samping mendapat minuman ar-Rahim ini. Sekarang kita akan teruskan kepada kesan beriman dengan ar-Rahim di syurga. Jika seseorang itu beriman dengan nikmat yang Allah janjikan ini, maka kita akan meninggalkan perkara yang dikeji oleh Allah. Jika seseorang itu mula berniat yang tidak baik, apabila mengimani perkara ini, maka dia dapat menahan dirinya daripada untuk meneruskan niat tersebut. Yang kedua, tidak berputus asa melakukan kebaikan. Seseorang itu akan berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan supaya mendapat keredaan Allah dan juga mendapat nikmat yang Allah janjikan ini. Apabila perkara-perkara ini dapat dilaksanakan oleh umat Islam, maka secara tidak langsung dapat memantapkan iman kita semua dan juga dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk perbezaan antara minuman yang paling akhir di syurga, iaitu ar-Rahim, dan di neraka asyadi, ar-Rahim ini mempunyai campuran kasturi dan tasnim. Manakala asyadid ini seperti yang disebut di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-16 bahawa ia merupakan daripada campuran darah dan nanam. Ar-Rahim di syurga memandangkan ia daripada campuran kasturi dan tasnim, secara tidak langsung ia mengeluarkan bau yang harum. Manakala asyadid memandangkan ia daripada campuran darah dan nanam, maka ia mengeluarkan bau yang sangat busuk. Ar-Rahim juga bagi sesiapa yang meminumnya dapat menghilangkan haus. Tetapi para penghuni neraka yang meminum asyadid ini akan sentiasa merasa haus dan
dalam keadaan kondisi minuman ini yang terlalu panas ataupun dingin yang amat sangat. Oleh itu, inilah antara perbezaan ar-rahiq dan juga asyadid, iaitu minuman di syurga dan di neraka. Wallahualam. Dan sekarang kita teruskan pada artikel review yang bertajuk Konsep Kekekalan Syurga dan Neraka dalam Al-Quran. Baiklah, terdapat 3 pandangan ulama mengenai kekekalan syurga dan neraka. Pandangan yang pertama, katakan syurga dan neraka adalah fana dan tidak kekal. Pandangan ini merupakan daripada pandangan pemimpin Jahmiyah, iaitu Jaham Ibn Safwan. Menurut beliau bahawa perkara semula ini adalah merupakan suatu yang baharu dan tidak kekal. Dengan pernyataan ini, golongan Jahmiyah menyimpulkan bahawa kejadian langit dan bumi ini adalah sebahagian daripada alam semesta, di mana alam semesta ini tidak kekal, dan itu termasuklah syurga dan neraka. Manakala pandangan yang kedua ini mengatakan bahawa syurga dan neraka adalah kekal dan abadi. Pandangan ini disokong oleh hampir keseluruhan ahli ulama' ahli sunnah wal jamaah dan diketahui oleh kebanyakan masyarakat kita. Tambahan pula, pandangan ini lebih diyakini apabila dalam Al-Quran ada menyebut dan menjelaskan mengenai kehidupan manusia yang kekal di akhirat kelak. Pandangan yang ketiga ini pula bahawa dikatakan syurga kekal tetapi neraka tidak kekal. Sebahagian ahli ulama' yang berpendapat sedemikian beranggapan tidak kekalnya neraka kerana manusia yang berdosa yang dimasukkan ke dalam neraka akan dihisap mengikut berapa banyak dosanya, dan kemudian setelah tamat semua itu mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Isu yang menarik mengenai artikel ini ada membangkitkan perdebatan antara para ulama' dan cendekiawan mengenai ayat dalam surah Hud ayat 106 hingga 108. Berdasarkan artikel ini juga ada bahawa penulisan Agus Mustafa menyatakan mengenai ayat mereka kekal di dalamnya, iaitu syurga atau neraka selagi ada langit dan bumi. Setelah mengkaji beberapa pandangan ulama', beliau merumuskan kekekalan syurga dan neraka bergantung pada adanya langit dan bumi, di mana syurga dan neraka akan kekal selagi mana langit dan bumi itu wujud. Tetapi sekiranya langit dan bumi itu dibinasakan, secara tidak langsung syurga dan neraka juga akan binasa. Walau bagaimanapun, Imam Abu Ja'far bin Jarir menyatakan dalam tafsir Ibnu Katsir bahawa orang Arab kebiasaannya menggambarkan sifat abadi ini dengan menyebut ia kekal selagi ada langit dan bumi. Jadi daripada perkara ini boleh dikatakan bahawa syurga dan neraka ini boleh maksudnya kekal juga. Baiklah, sekarang saya akan mengulas mengenai kekuatan yang ada pada artikel ini. Artikel ini mempunyai susunan bab yang sistematik, di mana akan memudahkan para pembaca untuk meneliti setiap bab yang ada di dalam artikel ini. Selain itu, ia juga memberi penerangan istilah-istilah Arab secara terperinci dan boleh memudahkan para pembaca untuk lebih faham istilah Arab yang disebut di dalam artikel. Kemudian, untuk kelemahan artikel ini pula, terdapat satu hadis yang dinyatakan dalam artikel ini, di mana periwayatan dan kesahihan hadisnya tidak dinyatakan. Jadi oleh itu, mungkin selepas ini penulis perlu menyatakan periwayatan hadis itu juga kesahihannya agar ia lebih mudah diyakini dan supaya boleh menjadi ikutan. Yang kedua, ayat Al-Quran juga tidak diterangkan secara jelas. Hal ini kerana susunan ayat Al-Quran itu dia tidak tersusun secara sistematik dan akan boleh menimbulkan kekeliruan dalam kalangan pembaca.
tetapi sumbangan artikel ini kepada masyarakat di mana setiap perdebatan ulama dapat dibahaskan dan juga berjaya mengukuhkan isi dengan hujah yang dikemukakan. Dalam artikel ini, saya kurang bersetuju dengan penafian beberapa pandangan pada ayat mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi. Kerana menurut tafsir Al-Munir, ayat khalidina fiha di dalam surah Hud itu membawa maksud kekekalan yang tidak berkesudahan. Daripada surah Ibrahim ayat 38 yang bermaksud iaitu pada hari bumi ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit. Jadi dapat membuktikan bahawa kita akan di akhirat nanti akan ada tempat berpijak dan juga tempat bernaung, di mana tempat naungan kita itu sesungguhnya adalah langit. Dan saya juga bersetuju pada kenyataan kekalnya neraka berdasarkan penggunaan konsep Al-Khulud pada kekekalan neraka. Kerana menurut istilah syarak dalam Al-Quran, Al-Khulud ini bererti menetap dengan lama, dengan makna kata lain ia kekal selama-lamanya. Saya sebagai pembaca, impak yang saya dapati melalui artikel ini ialah kehidupan dunia ini merupakan suatu permainan dan juga tipu daya di mana perkara dosa mudah sangat dilakukan oleh manusia, tetapi perkara yang baik adalah satu perkara yang amat susah untuk kita istiqamah. Yang kedua pula, menggunakan waktu sebaiknya dengan perkara bermanfaat, kerana dunia ini kita hidup sementara dan jangka hayat manusia hanyalah dalam lingkungan 70 hingga 80 dan 10 tahun, dan sekiranya lebih daripada itu mungkin adalah rezeki, namun di sisi Allah ia tetap jangka masa yang pendek. Yang terakhir, kita sebagai manusia di dunia kita perlu tabah dengan setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, kerana kita perlu tahu bahawa ganjaran yang Allah telah sediakan untuk kita bukan satu perkara yang besar, dan kita tidak boleh melepaskan peluang untuk merebut ganjaran yang Allah cuba berikan kepada kita. Sekian, itu sahaja daripada saya untuk pembentangan assignment dan artikel review Akidah Islamiyah. Maaf atas segala kekurangan sepanjang pembentangan ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.